Terima kasih Tuan Bersi. Di penstrukturan di negeri-negeri di Malaysia, saya ingin minta Mbak Menteri mengenai perkembangan masa kini dengan penstrukturan pengurusan air di negeri Selangor. Boleh memberi what is the latest development in relation to the restructuring in Selangor? Saya sambung sikit, Menteri. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Memang saya kira rata-rata seluruh negeri di Persekutuan Malaysia ini menyokong baik ya sokongan ataupun cadangan kementerian untuk menjadikan apa yang diistilahkan sebagai asset light dan diambil alih keseluruhan aset ini kepada special purpose vehicle PAB itu sendiri. Namun jumlah disebutkan adalah RM15 bilion. Disebut-sebut, the number is bandied around. Tetapi sehingga hari ini saya mendapati khususnya di Selangor ini Muhammad Menteri, dapatkah Muhammad Menteri memberikan jaminan bahawa cadangan kementerian sendiri untuk menjadikan satu management company itu atau yang dikatakan sebagai Syabas itu dengan cadangan 51-49 shareholding structure-nya 41 kepada Puncak Niaga dan 49 kepada kerajaan negeri, itu satu yang cukup baik dan diterima oleh kerajaan negeri. Tetapi mengapa hingga hari ini perkara itu tidak dapat diteruskan dan dilunaskan? Terima kasih. Sebenarnya dalam satu jawapan di Dewan Yang Mulia ini saya sebutlah kita masih dalam peringkat perbincangan. I want to tell you, kemarin baru saya jumpa you punya Menteri Besar untuk perkara ini. Saya memang ingin nak selesaikan perkara ini, tetapi kita kena ada ketulusan. That is, kita kena ada due diligence mengenai aset yang dimiliki oleh syarikat konsesi itu. Ya, sedangkan kita belum ada selesai due diligence itu, kita tak boleh buat apa-apa tawaran. Dan sekarang dia sudah selesai, tetapi Menteri Besar Selangor nak satu laporan, dan saya pun kasih dia satu laporan untuk dia study dulu. Lepas itu baru dia dapat membalaskan kepada saya, dan saya harap this is the end bit of the restructuring, ya. Bahawa saya memang perhatikanlah kita dua belah ini adalah keazaman untuk menghabiskan perkara ini, and I will try my best to selesaikan perkara itu. What is the timeline, jadual untuk habiskan penstrukturan ini, sebab ini sudah lebih kurang 1 tahun. Iyalah, yang timeline tu yang sebut tadi March lah. Ya, supaya lain-lain negeri termasuk juga Selangor boleh habis. Selangor dengan lain-lain. Okey, terima kasih Yang Mohd atas minat tentang perkara itu, dan kita cuba akan selesaikan. Ya, saya ada. Ya. Pasir Mas, ya. Pasir Mas, supaya perhatian khusus diberi untuk mengatasi masalah bekalan air di Kelantan, dan bukan tertumpu kepada plan penyediaan plan perniagaan 30 tahun. Yang berhormat, perkara ini adalah di negeri Kelantan terdapat 31 loji lawatan air dengan jumlah kapasiti pengeluaran sebanyak 342 juta liter sehari. Kementerian melalui SPAN sentiasa memantau kualiti air supaya mematuhi piawaian yang ditetapkan dan mencapai sasaran di bawah Quality Assurance Program. Di bawah rejim baru, operator air adalah dikehendaki menyediakan plan induk 30 tahun dan plan penjagaan 3 tahun.
Plan induk 30 tahun ini adalah bagi tujuan pelaksanaan projek-projek secara terancang untuk meningkatkan perkhidmatan kepada pengguna. Manakala plan penjagaan 3 tahun pula adalah bagi tujuan pelaksanaan terhadap pencapaian petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Bagi mengatasi masalah bekalan air yang dihadapi, pihak AKSB, Air Kelantan Sdn Bhd, dikehendaki untuk berpindah ke rejim baru supaya peningkatan infrastruktur dapat dilaksanakan oleh PAAB. Dan apa yang saya jawab tadi, kita harap by next March, bulan 3 tahun hadapan kita akan siapkan semua, dan perkara ini sudah selesailah, diambil alih. Ya Pak, termasuk mengambil alih AKSB Kelantan. Ya. Masuk ambil alih AKSB Kelantan. AKSB itu jadi operator. Jadi operator. Jadi operator. Kerana apa yang saya bangkit, Yang Berhormat, bukan dari segi jangka panjang saya mengalu-alukan lah. Tetapi yang penting ialah fokusnya ialah masalah yang dihadapi seharian oleh rakyat di Kelantan, termasuk kawasan saya, yang airnya tidak ada. Bukan masalah nak air bersih saja, tapi airnya tidak ada. Ini yang masalah ni. Terima kasih. Ya, ada jugalah perlu kita menghantarkan pasukan atau pegawai untuk berbincang dengan Air Kelantan supaya tengok masalah apa itu yang air belum ada. Kalau kapasiti tidak cukup, kita kenalah meningkatkan. Memang yang Muhammad sebut tadi, KPL ada 31 loji yang mengeluarkan 342 juta liter air sehari. Memang kapasiti tak cukup, dan waktu tidak ada air, musim-musim perayaan, saya sebut contoh baru-baru ini, dia sediakan lori-lori tangki 4 biji, mana nak cukup untuk mengatasi. Jadi sekarang ni fokus ini yang pentingnya bagaimana rakyat dapat air hari-hari. Ini yang saya lebih penting daripada soal plan perniagaan yang disebutkan tadi. Jadi kapasitinya tidak mencukupi. Macam mana cara nak bantu? Antaranya saya percaya boleh ditambahkan peruntukan untuk tahun depan dalam rancangan Malaysia ke-10, ataupun peruntukan untuk tahun 2010 pun dah mentah dah, 2011. Seumpamanya supaya untuk jangka pendek macam mana nak atasi masalah air ini. Terima kasih. Teliti perkara ini dengan lebih rapi lah, macam mana kita boleh tolong Yang Berhormat di dalam kawasan itu. Tuan Pengerusi, sebab banyak juga dibincangkan dengan ada juga yang spesifik itu, perkara spesifik itu saya akan mengadakan jawapan secara bertulis dan hantar kepada Yang Berhormat sekalian, kerana kalau kita jawab sini, ia akan ambil masa yang sangat panjang. Saya minta maaflah kepada Yang Berhormat sekalian mengenai perkara itu. Pak Menteri, saya telah tanya satu soalan saya fikir yang penting, iaitu kriteria perlantikan alih span. Saya akan supaya kita boleh mengelak apa yang dikatakan regulatory capture lah. Ya. Terima kasih Yang Berhormat sebab minat tentang perkara ini. Saya difahamkan Yang Berhormat pun at one time jadi what you call prospective candidate. That was what I was told. Until you join DAP. Anyway, Tuan Pengerusi, saya nak sebut di sinilah. Span ini no, it shows your integrity. Saya nak pujilah. Span ini dia ada 11 komisioner. 11 komisioner, dan termasuk CEO-nya Datuk Teo 12 orang. Dan buat masa sekarang kita sudah lantik 9 komisioner,
Dan antara 9 ini hanya satu yang libatkan dalam juru pakar yang you sebut tadi. Only one out of 9. That means he cannot play a lot of havoc inside the perbincangan. He's only 1 out of 9. So saya rasa kalau kita, sebab dia jadi perunding, sebab dia ada kepakaran, we leave him out also is not good. I think the industry will benefit dengan dengan adanya kepakaran di sana. Sebab orang ini dia boleh zahirkan pikiran-pikiran yang benar dan konstruktif. Tetapi kalau saya tak setuju